Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan resensi sebuah buku yang bertajuk Masih Belum Terlewat karya Jamilah Haji Bujang. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama diberi Ummu Balqis binti Abdul Rahman dan berumur 11 tahun. Saya menyandang jawatan sebagai pengawas sekolah sejak berumur 10 tahun. Saya juga memegang jawatan sebagai Bendahari Puteri Islam. Saya aktif dalam bidang sukan maupun kurikulum. Saya juga diberi kepercayaan oleh guru untuk menyertai pertandingan sajak peringkat daerah dan pertandingan pantun peringkat sekolah. Pada waktu lapang, saya akan membaca buku. Antara buku yang menjadi kegemaran saya adalah Sejak Bila Kami Serumah, Masih Adakah Hari Esok, Masih Belum Terlewat, Kembaran Membuka Minda dan Aku Nombor 1. Walau bagaimanapun, buku yang paling saya suka adalah Masih Belum Terlewat karya Jamilah Haji Bujang. Buku ini mempunyai 78 halaman, diterbitkan oleh Vitasta pada tahun 2002. Buku Masih Belum Terlewat ini mengisahkan tentang Fahmi, seorang anak yang baik dan bijak dalam pelajaran. Namun, segala-galanya berubah apabila Fahmi memasuki ketingkatan 1 di sebuah sekolah menengah berdekatan dengan rumahnya. Fahmi telah memprotes sikap ayah dan ibunya yang menolak permintaannya untuk belajar di sekolah berasrama penuh setelah dia mendapat 5A dalam UPSR. Fahmi merasakan ayah dan ibunya tidak memahami jiwanya yang ingin belajar hidup berdikari. Di sekolah, Fahmi cuba didekati oleh Faisal dan rakan-rakannya yang memang terkenal dengan kenakalan mereka. Pada mulanya, dia menolak, tetapi Faisal bijak memasang perangkap sehingga akhirnya Fahmi terjebak juga ke dalam kumpulan itu. Faisal mempengaruhi Fahmi untuk melakukan sesuatu yang tidak berfaedah dan menggunakan Fahmi untuk mendapatkan wang. Akibat keseronokan bersama-sama kawan-kawan, Fahmi kerap pentas sekolah. Kedua-dua ibu bapa Fahmi diberitahu tentang masalah yang ditimbulkan oleh Fahmi itu. Mereka amat terkejut dan akibatnya ayah Fahmi telah menghukum Fahmi dengan merotannya. Berasa marah dengan apa yang berlaku, akhirnya Fahmi mengambil keputusan nekat untuk mengikuti Faisal dan rakan-rakannya mencuri jagung di kebun Debai Talif. Sesuatu peristiwa yang tidak diduga telah berlaku. Perbuatan mereka dapat dikesan oleh Debai Talif. Fahmi dan kawan-kawannya terus melarikan diri, tetapi malangnya kaki kiri Fahmi termasuk ke dalam sebuah longkang kecil yang mengandungi air sepadas buku lari. Debai Talif tidak sampai hati melihat keadaan Fahmi, lalu dibawanya ke hospital dan menghubungi kedua ibu bapa Fahmi, seterusnya menceritakan apa yang berlaku. Ibu bapa Fahmi meminta maaf kepada Debai Talif atas perbuatan anak mereka dan berterima kasih kerana membawa anak mereka ke hospital. Apabila Fahmi melihat kedua ibu bapanya, dia terus menangis dan menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya menyarankan kepada anda semua untuk membaca buku ini kerana buku ini bukan hanya novel biasa, tapi ia banyak memberikan keinsafan dan motivasi kepada pembaca. Masih saya ingat lagi, selepas membaca buku ini, saya berasa bermotivasi di mana sebagai seorang anak, kita hendaklah sentiasa mendengar nasihat dan menghormati kedua orang tua kita kerana mereka adalah syurga buat kita. Jangan sesekali kita menderhakai mereka. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.